Kalau korang nak mengharapkan Mahathir Mohamad minta maaf cakap, ini orang lebih teruk daripada Haji Bakhil, tuan-tuan. Okey, adakah 3 parti utama yang menunjangi GTA ni tu Pejuang Putera dan juga Berjasa ni mempunyai wow factor dalam lanskap baru yang diumumkan oleh Mahathir ni tu. Saya rasa parti-parti yang terlibat ini, kalau tengok pilihan raya Johor pun, Putera menerima nasib yang sama macam Pejuang. Menerima nasib yang sama macam Pejuang. Berjasa pun daripada dulu sampai sekarang tak pernah memenangi sebarang kursi, rasa saya. Mungkin saya silap, tapi saya rasa lebih kurang begitulah. Iman ni sebuah parti yang saya baru dengar, kita belum pernah dengar dia menyertai mana-mana pilihan raya, Jadi bagi saya tak kira lah, Cuma saya nasihatkan kepada NGO yang diundang oleh Tun Dr. Mahathir ni, jagalah nama baik NGO kalian. Jangan rosakkan nama kalian, nama baik NGO kalian dengan menyertai gerakan bodoh Tun Dr. Mahathir ni. Cukuplah. Dia dah jadi Perdana Menteri 22 bulan, 22 tahun. Takkan korang nak bagi lagi 5 tahun dia jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Sekarang dia dah 97 tahun. Patutnya sekarang ni dia dah berjinak dengan Tika Semayang. Patutnya sekarang ni dia dah kembali menjaga cucu-cucu, cicit-cicit, cucat-cucat. Bukan cucu cicit lagi. Lepas cucu cicit apa? Tak tahu. Tak tahu. Ini manusia ni, tuan-tuan. Dia ada cucu, dia ada cicit, dengan selepas cicit pun dia ada. Belum mati-mati lagi. Janganlah bebankan dia nak fikir pasal soal negara. Rasanya dari segi kekayaan dia dah ada. Mungkin perjuangan dia sekarang ni nak meletakkan anak dia sebagai timbalan Perdana Menteri supaya mudah menjadi Perdana Menteri. Kalau baka tu baik, campak di mana pun ianya tetap akan subur. Tak semestinya bila kuah tu tumpah, kuah tu akan tumpah ke nasi. Kadang-kadang dia tumpah ke lantai juga. Kalau bakat tak ada, kemudian malas, bila jadi menteri besar di negeri Kedah pun, dia kerja hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dah balik Kuala Lumpur. Sedangkan hari Khamis, Jumaat, Sabtu, sepatutnya Ahad, dia jaga rakyat dia di negeri Kedah. Tapi dia balik ke Kuala Lumpur, tak bersama dengan rakyat negeri Kedah. Orang macam ni nak jadi Perdana Menteri macam mana, tuan-tuan? Malas. Jadi ini sebabnya, saudara, saya merasakan bahawa sebarang parti-parti kecil, kita boleh faham lah, mungkin mereka ni ada masalah kewangan dan sebagainya. Mereka bergantung nak berpayung di bawah Tun Dr. Mahathir dengan harapan mereka boleh dapat dana pilihan raya. Saya nak beritahu, kalau adalah cita-cita nak dapat dana pilihan raya, pergilah sertai dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin terbukti dalam mengeluarkan dana pilihan raya yang banyak di Melaka, di negeri Johor. Kalau tak percaya, tanyalah dengan PAS. Itu sebab PAS tak boleh tinggalkan Muhyiddin Yassin. Kalau korang nak mengharapkan Mahathir Mohamad minta maaf cakap, ini orang lebih teruk daripada Haji Bakhil, tuan-tuan. Walaupun anak-anak dia semua billionaire, tetapi they will not spend their own money. Dia akan minta juga. Dia akan minta dengan siapa nama yang tu, country high tu, ini apa, dengan Lee Kim Yew, The Minds. Dia akan minta dengan Lee Kim Yew, dia akan minta sana, dia akan minta sini. Dia tak akan pakai duit dia sendiri. Jadi kalau Datuk Paduka Ibrahim Ali, kalau Berjasa, Iman mengharapkan bahawa Tun Dr. Mahathir akan bagi duit untuk parti dia bertanding pilihan raya, saya cakap terus terang, kalian akan kecewa. Kalian akan kecewa. Dah lah nama rosak. Baik-baik boleh dapat deposit pilihan raya kalau bertanding secara bersendirian. Korang kerjasama dengan Mahathir, duit tak dapat,
dana pilihan raya tak dapat, last kali nama pun rosak. Kalau kali ni bertanding, kalah lagi di peringkat persekutuan, macam mana Putra nak menang dalam pilihan raya yang akan datang? Jadi sampai bila pun jadi parti kecil, jadi rugi, rugi tuan-tuan. Jadi pilihlah setidak-tidaknya sebuah parti politik yang boleh memberi salah satu daripada harapan ni. Nak memberi kemenangan mungkin bersatu pun tak boleh, tapi nak beri dana pilihan raya, bersatu boleh bagi dana. Jadi pergi carilah Tan Sri Muhyiddin tu, daripada bazir masa dengan Atuk ni tuan-tuan. Okey, ada soalan lain? Okay, Dok. Sejauh manakah kekuatan gabungan GTA ni boleh menggugat UMNO tu? Saya boleh jamin lah, kalau mereka ni bertanding pilihan raya, kalau pun nak dapat undi lebih daripada 500, mungkin dijerlun, mungkin dilanggaui. Sebab kita tak boleh nafikan mungkin ada setengah-setengah orang yang kurang berakal, yang mungkin dah terhutang budi. Kau kena faham bahawa Tun Dr. Mahathir dah terlalu lama dalam politik. Mesti ada yang masih lagi kenang budi dia. Jadi kalau pun nak dapat deposit pilihan raya, mungkin dua tempat ni lah, tempat Mukris, tempat Mahathir. Tetapi tempat lain ni saya yakin tuan-tuan, paling banyak pun macam mana berlaku di Johor, sesedara mereka hilang deposit pilihan raya. Jadi kalau boleh dapat 500 tu pun dah habis tinggi. Cumanya saudara, kita bila nak bagi undi, kita pastikan jangan buang undi kita dalam tong sampah. Undi kita ni berharga, sebab undi kita ni boleh menentukan siapa yang akan menang pilihan raya. Dalam pilihan raya akan datang, ianya saingan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Saya ingat Perikatan Nasional pun tidak akan memberikan banyak saingan kepada kita. Dia hanya boleh memecahkan undi Melayu. Walaupun gagasan ataupun gerakan tanah air ni tak boleh dapat deposit pilihan raya pun, tak boleh menang pilihan raya. Tetapi kalau misalnya di tempat-tempat yang BN boleh menang tipis, tiba-tiba ada calon daripada GTA ni bertanding di situ, kalau dia boleh dapat 500 undi, dia tarik undi kita, ada kemungkinan besar BN tak menang di situ. Last kali Pakatan Harapan juga yang akan menang pilihan raya. Itu sebabnya saudara, saya punya pandangan pada rakyat Malaysia, jangan ulangi kesilapan 2018. Undi anda sangat berharga. Jadi bila nak undi sesebuah parti, pastikan parti yang boleh menang, boleh perintah Malaysia, boleh berikan kestabilan politik, boleh mengembalikan kedudukan ekonomi kita kembali kukuh, boleh menyelesaikan masalah rakyat, boleh membawa masuk balik foreign direct investment ataupun pelabur-pelabur. Kerana bila pelabur masuk, mata wang kita mengukuh. Bila pelabur masuk, peluang pekerjaan bertambah. Bila pelabur masuk, pertumbuhan ekonomi meningkat balik. Dan akhirnya rakyat akan dapat berbagai nikmat dalam bentuk subsidi, bantuan dan macam-macam prasarana yang disediakan oleh kerajaan. Jadi don't waste your vote. Jangan bazirkan undi anda dengan mengundi parti-parti bebas, dengan mengundi parti-parti kecil macam yang ditubuhkan oleh Mahathir ni. Sebab undi anda kepada mereka sama macam merosakkan undi. Kerana undi anda itu tidak akan membantu kemenangan mereka, tetapi ianya akan menyebabkan Barisan Nasional yang ada potensi untuk menang, untuk membawa perubahan kepada negara ni, untuk mengembalikan kestabilan pada negara ni, tiba-tiba boleh jadi tidak menang. Itu sebabnya sangat bahaya tuan-tuan, untuk tuan-tuan pangkah parti-parti kecil ni. Ini kena faham. Okey? Gitu. Macam Datuk kata tadi, GTA ni mampu tak untuk memecah belahkan orang Melayu tu sendiri? Macam saya sebut tadi, saya dah jawab, paling tinggi pun 500. Tetapi kalau di satu tempat itu pertemuan antara BN dengan PH sengit. Kalau pertemuan antara BN sengit, kehilangan 500 itu akan menyebabkan kita kalah pilihan raya.
Ini kena faham. Dia tak boleh menang. Tapi kalau kita yang 500 ini, kita tak buang dalam tong sampah, kita tak rosakkan dengan memangkah GTA, kita bagi pada BN. BN boleh menang, boleh bentuk kerajaan secara bersendirian. Bila bentuk kerajaan secara bersendirian, BN akan memerintah mengikut acuan dia sendiri. Seperti mana 61 tahun BN memerintah. Bukan macam zaman kerajaan hybrid ni, banyak benda nak buat, tak boleh buat, kena dapat restu Muhyiddin dulu, kena dapat restu Haji Hadi dulu. Ini yang kita tak nak. Itu bahayanya GTA ni. Itu bahayanya gerakan-gerakan untuk bertanding bebas. Dan mereka juga ada perancangan nak meletak ulama-ulama tertentu. Jangan terkejut kalau lepas ni orang ulama-ulama macam Abid New ke apa tiba-tiba menceburkan diri dalam politik. Sebab kita tahu Mahathir dah target dah orang ni semua. Itu dari segi undi dia akan pecah lah maksudnya. Dia boleh membantu, dia boleh memecahkan undi kita. Kalau dia orang ni tak bertanding, maka rakyat mungkin ada 3 pilihan. Nak undi BN, nak undi PH, atau nak undi PN. Kalau antara BN dengan PN, dia orang lebih yakin pada BN. Okey? Tapi ada juga yang yakin pada PH. Tapi kalau ada yang dah marah dengan BN, marah dengan PH, ada yang nak bagi balik pada BN. Tapi disebabkan ada pula alternatif lain, maka dia bagi undi dia kepada GTA. Itu yang boleh menyebabkan BN kalah sikit. So kita tak nak benda macam ni berlaku bila kita bazirkan undi kita kepada parti lain. Macam itu orang Melayu ni akan berpecah lebih banyak lah sebab kita nak gabungkan orang Melayu tapi dah. Saya rasa kita kena faham tentang perpecahan Melayu ni. Yang berpecah ialah pemimpin-pemimpin Melayu saja. Contohnya 2018 orang boleh kata orang Melayu berpecah, tapi sebenarnya lebih kurang 25% orang Melayu telah membuat kesilapan besar dengan mengundi Pakatan Harapan. Bila 25% orang Melayu mengundi Pakatan Harapan pada ketika itu, adakah Parti Bersatu mendapat sokongan orang Melayu? Dia bertanding 55 kursi, dia hanya memenangi 28%, iaitu 13 kursi. UMNO difitnah teruk, tapi daripada 122 kursi yang UMNO tandingi, UMNO memenangi 54 kursi, which is around 48%, lebih sikit. Still, dalam keadaan kita difitnah, dalam keadaan kita dikata macam-macam, Pakatan Harapan menjanjikan bulan dan bintang, 60 janji yang orang dah tahu, itu semua janji-janji manis saja. Still kita menang 48%. Maknanya kita masih lagi memperolehi kepercayaan di separuh daripada kursi yang kita tandingi. Separuh.